Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Ardi Herman Marzi dan jurubahasa isyarat Muhammad Amsyah Zamani, dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Ajaran sesat si Hulk Jainj kekang penyebaran di media sosial. Juga haiwan ternakan diancam harimau kumbang. Sebuah kapal kargo yang membawa 9 anak kapal dipercayai karam dan terbalik di kawasan perairan Pulau Burung di Sebuyau, Sarawak menurut Pengarah Maritim Negeri. Laksamana Pertama Maritim Zain Azman Mat Yunus pihaknya telah menggerakkan KM Kinabalu bagi operasi mencari dan menyelamat. Kapal yang didaftarkan dengan nama Tung Sung itu dilaporkan karam tengah hari tadi. Dengan panggilan kecemasan melalui aplikasi WhatsApp diterima sekitar jam 2.08 petang. Berdasarkan maklumat awal, kapal tersebut membawa 4 kru warga Malaysia, 4 kru warga Myanmar dan seorang kru Indonesia. Kapal kargo tersebut dipercayai dalam pelayaran dari Riau ke Kuching. 5 sekeluarga yang mengaku sebagai pengikut ajaran sesat Hulk dengan mempercayai bahawa Allah adalah Nabi Muhammad SAW menerusi video tular baru-baru ini dikesan berada di New Zealand. Situasi itu menyukarkan Jabatan Agama Islam Negeri Johor Jainj untuk mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap mereka ketika ini. Bagaimanapun, pengerusi jawatan kuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata pihaknya bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM bagi menyekat penyebaran fahaman sesat itu di media sosial. Juga kita suka memaklumkan bahawa terdahulu juga tular video oleh pengikut Syiah yang menyatakan Nabi Muhammad itu adalah Allah, dan juga sebahagian mereka juga dikatakan telah melarikan diri ke luar negara. Kalau saya boleh katakan, ini adalah tindakan pengecut. Orang yang memburukkan agama, menyebarkan penyelungan pada agama ni, memang itulah sifat mereka. Mereka menyebarkan keburukan, kebatilan, sebab itulah mereka ini tidak berani. Mereka melarikan diri. Tambah beliau, tangkapan boleh dibuat mengikut undang-undang sedia ada sekiranya mereka pulang ke negeri ini. Antara laman sosial yang dikesan aktif menyebarkan dakwah sesat berkenaan adalah Facebook Suhaini Muhammad dan Facebook ajaran si Hulk yang didapati mempunyai lebih 1,000 pengikut serta beroperasi sejak April lalu. Muhammad Farid juga meminta masyarakat untuk tidak menyokong perniagaan kilang air bagi melumpuhkan ajaran itu. Status kilang air yang terletak di Johor, Selangor dan Indonesia telah ditutup selepas sijil halal mereka ditarik semula kerana tidak mematuhi piawaian ditetapkan pada 3 Jun 2021 lalu. Baru-baru ini tular 3 video berdurasi 36 saat hingga 1 minit 56 saat yang memaparkan 5 sekeluarga termasuk ibu dan bapa membuat pengakuan ajaran sesat itu dengan memaklumkan bahawa Allah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita didakwa di Mahkamah Magistrate Ipoh atas pertuduhan membunuh seorang bayi perempuan yang juga anak asuhannya berusia 6 bulan minggu lalu. Tertuduh Tan Wui Cheng, 51 tahun, hanya mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate S. Punita. Mengikut pertuduhan, Wui Cheng didakwa membunuh bayi berkenaan di sebuah rumah di Taman Tawas Indah Cemor antara pukul 12 malam 7 Julai hingga 11 pagi 12 Julai lalu. Pertuduhan terhadap wanita itu dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang boleh dihukum mati jika sabit kesalahan atau penjara sehingga 40 tahun atau hukuman sebat tidak kurang 12 sebatan. Mahkamah menetapkan 5 Oktober untuk sebutan semula kes sementara menunggu laporan kimia dan bedah
siasat. Sabtu lalu, seorang bayi perempuan dilaporkan meninggal dunia ketika dirawat di unit rawatan rapi pediatrik PICU Hospital Raja Permaisuri Bainun HRPB Ipoh selepas 2 hari dalam keadaan koma. Bayi itu menghembuskan nafas terakhir pada pukul 2.51 petang Jumaat selepas dihantar pengasuhnya dengan menaiki ambulans 2 hari sebelumnya. Hasil bedah siasat mendapati punca kematian bayi terbabit disebabkan kecederaan di kepala akibat objek tumpul. Berdasarkan siasatan, suspek menjaga bayi terbabit sepenuh masa sejak Mac lalu kerana kedua ibu bapa mangsa bekerja di Australia. Kementerian Kesihatan KKM melahirkan kebimbangan terhadap tindakan sebilangan penjaja air balang yang menggunakan akuarium ikan untuk menjual minuman. Timbalan Menterinya Lukanisman Awang Sauni berkata pihaknya akan merujuk kepada bahagian atau unit yang bertanggungjawab di kementerian itu untuk tindakan. Memetik bernama Lukanisman bimbang penggunaan akuarium mungkin menjejaskan atau mencemarkan kualiti air. Lukanisman percaya tindakan penjaja air balang itu adalah untuk menarik perhatian orang ramai. Jelas beliau pihaknya akan menilai perkara tersebut dari sudut keselamatan dan kualiti makanan dengan melihat kualiti bahan atau balang, memandangkan akuarium biasanya digunakan untuk memelihara ikan. Sebuah akaun Twitter menggunakan nama Jabatan Netizen Malaysia dalam satu ucapan menyatakan perbuatan menjual air minuman menggunakan akuarium dan pam akuarium adalah salah selain menegaskan silikon bukan bergrade makanan digunakan untuk melekatkan kaca akuarium itu. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM percaya kes penyeludupan dan pelupusan sisik tenggiling bernilai 23.4 juta ringgit berjaya diselesaikan dengan penahanan suspek terakhir semalam. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata setakat ini 12 suspek termasuk 2 anggota sebuah agensi penguatkuasaan telah ditahan bagi membantu siasatan. Pembongkaran kes penyeludupan dan melupuskan sisik tenggiling terbabit turut mendapat kerjasama erat daripada Badan Bukan Kerajaan dan pihak berkuasa luar negara. Ini satu sindiket yang besar, melibatkan sindiket antarabangsa yang cuba dilupuskan dan dibawa ke sini, dan ada pihak-pihak di sini melibatkan ejen-ejen dan juga pihak penguatkuasa yang terlibat bekerja bersekongkol. Azam berkata siasatan awal mendapati wujud unsur rasuah dan salah guna kuasa berkaitan pelupusan 1.8 tan sisik tenggiling yang dibawa masuk dari luar negara. Laporan media tempatan hari ini memaklumkan 2 pegawai kastam antara yang ditahan selepas disyaki menerima sogokan dari sindiket penyeludupan dan pelupusan sisik tenggiling antarabangsa. Kesemua suspek disiasat mengikut Seksyen 17(A) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Sementara itu, SPRM telah memanggil 12 saksi berhubung siasatan dakwaan rasuah dalam isu perlumbungan unsur nadir bumi REE di SIK Kedah. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata lebih ramai saksi termasuk Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Noor akan dipanggil untuk dirakam percakapan pada masa terdekat. SPRM juga katanya sedang mengesan beberapa individu dari China yang dikatakan melakukan pelaburan di perlombongan REE tersebut. Negara luar tu daripada China yang dikatakan membuat investment kepada perlombongan REE ni. Yang tu saya difahamkan begitulah. Jadi saya tak boleh berikan nama dia, tapi itu yang saya dimaklumkan pagi tadi untuk dipanggil saksi ini. Pegawai-pegawai penyiasat sedang mengesan saksi-saksi ini. Turut disiasat surat berkaitan perlombongan REE berkenaan yang tular di media sosial. Dalam pada itu, beliau menegaskan siasatan kes tersebut bukan disebabkan desakan mana-mana pihak mahupun berkaitan dengan pilihan raya negeri PRN tidak lama lagi. Penduduk di sekitar perkampungan Batu Hitam, Kuantan bimbang dengan kehadiran haiwan buas dipercayai harimau kumbang yang didakwa telah menyerang
75 ekor kambing dan biri-biri milik 2 penternak di kampung tersebut. Kejadian sejak 2 minggu lalu yang turut mengorbankan 20 ekor ayam menyebabkan 2 penternak terbabit mengalami kerugian kira-kira RM80,000. Kejadian kali pertama di kampung itu dialami pemilik kandang biri-biri Azmi Manan, 62 tahun, di mana haiwan buas itu dipercayai memasuki kebunnya pada 11 malam dan kesan kehadirannya diketahui hasil penemuan tapak kaki. Pagi tu mari nak pergi makan tu, nak bangkai kan tu, dah mati. Lepas tu tengok yang lain, mana kena cakar tu banyak. Seorang lagi pemilik kandang kambing Wan Muhammad Sufian Wan Muhammad, 47 tahun berkata haiwan peliharaannya diserang 3 kali oleh binatang buas itu sehingga mengakibatkan kira-kira 50 ekor kambingnya mati. Asalnya saya ingatkan anjing liar. Lepas tu berulang lebih kurang 3 kali sampai habis tinggal 6 ekor kambing. Lepas tu baru saya tahu yang harimau. Macam mana boleh tahu? Itu ada yang jiran dekat yang jiran sebelah ni, yang jiran kambing, dia kata ni harimau ni. Dia kata. Terus saya tanya pelitan. Saya tanya telefon tanya, dia kata kalau dimakan tinggal ni lebih kurang ni harimau dia kata. Sementara itu, penghulu Mukim Besurah Nasaruddin Ahmad berkata, laporan telah dibuat kepada Jabatan Perkhilitan dan perangkap telah ditempatkan beberapa hari lalu bagi menangkap harimau kumbang tersebut. Maklumat daripada orang kampung memang kejadian pertama lah. Sebelum ni tak pernah ada macam ni. Tinggal lagi bila dah ada macam ni kita bimbang. Bukan sahaja kepada peternak-peternak ni, tetapi kepada dekat dengan kawasan perumahan kan. Kita bimbang keselamatan penduduk juga. Beliau menasihati penduduk untuk tidak membuat tindakan sendiri demi keselamatan. Selepas ini, dana RM990 juta kepada Felda disalur Selasa lepas. Masih bersama berita Al-Hijrah, lebih sedekat mencipta nama di pentas penyiaran. Pelbagai liku dan onak duri dilalui TV Al-Hijrah demi perjuangan berlandaskan dakwah dan syiar Islam. Tidak hanya berdiri di takuk lama, stesen penyiaran Islamik itu sentiasa berinovasi untuk kekal relevan, malah optimis menggalas tugas utamanya dalam menghijrahkan ummah. Saksikan laporan khas sempena 13 tahun ulang tahun TV Al-Hijrah bersama wartawan Baizura Syafi'i. Mengangkat tema satukan ummah dengan ilmu, laluan di landasan ini bukanlah mudah. Namun dengan roh yang tidak mengenal erti mengalah serta menginsafi perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, 13 tahun penuh makna ini menuaikan hasil yang cukup ramuannya. Bagi saya, aset paling besar adalah orang. Orang yang mempunyai roh yang untuk membantu ummah bagaimana kita dapat menghijrahkan ummah. Melalui program-program yang kita lahirkan dengan jiwa, dengan perasaan kasih sayang untuk membawa orang kepada Islam dan menggunakan teknologi. Beroperasi dengan kuantiti yang kecil, gabungan tenaga semua pihak mampu menjadikan stesen ini sebagai padang ilmu yang syarat dengan ibrah serta hikmah menerusi ratusan program pelbagai genre yang diterbitkan sejak penubuhannya pada 2010. Itu yang kita memang yang kita kena terima perjalanan panjang itu, iaitu satu yang kita kena terima ialah urusan dakwah ini ada bukan satu laluan yang sangat cantik, yang sangat murni, yang kalau kita anggap sebagai highway tak. Apabila kita bercakap tentang perjuangan agama, ia maksudnya satu laluan yang sangat sukar. Peritnya, lukanya ada di mana-mana. Namun saya rasa itulah manisnya sebuah perjuangan. Apabila kita boleh lalu jalan itu dengan baik. Bukan jumlah tontonan semata-mata yang dikejar, namun apa yang lebih penting, berapa ramai umat manusia yang menerima manfaat serta mampu kembali kepada jalan yang benar. Walaupun ada pesaing-pesaingnya, rasanya TV Al-Hijrah sudah ke hadapan. Kita mempunyai hijrah, mempunyai banyak program-program agama yang pelbagai. Bukan saja buat bicara, ada magazine, ada pengajian pelbagai. So tak ada masalah. Even ada pesaing pun rasanya TV Al-Hijrah sudah ke hadapan. Dedakan arus teknologi dan media sosial tidak sesekali membataskan, malah semakin mematangkan.
Bahkan TV Al-Hijrah bersedia untuk mendepani kemarahan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Untuk rekod, TV Al-Hijrah telah menerima lebih 20 anugerah di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Pembuka tirai 2023, jumlah tontonan 6 bulan pertama meningkat 64% berbanding tempoh sama pada tahun lepas. Manakala pencapaian Ramadan tahun ini meningkat 140% berbanding Ramadan 1443 Hijrah dan tertinggi sejak 2019. Lebih membanggakan, TV Al-Hijrah kekal sebagai stesen Islami nombor 1 di Malaysia. Laporan Baizura Syafi'i, Berita Al-Hijrah. Dan selepas 10 tahun diterbitkan, kandungan program Cinta Ilmu yang syarat dengan solusi berkaitan ibadah, akidah dan fiqh tampil dalam bentuk buku sebagai rujukan kepada umat Islam. Ketua Pegawai Eksekutif TV Al-Hijrah Namanzi Haris berkata, idea baru itu satu nilai tambah buat TV Al-Hijrah bagi mengukuhkan jenamanya sebagai platform ilmu dan maklumat. Program Cinta Ilmu yang sebelum ini menampilkan pakar syariah dan ibadah telah bersiaran sebanyak ribuan episod dan kupasannya memenuhi kehendak semasa kerana ia melibatkan hukum hakam dalam Islam. Kita lihat antara topik yang memang selalu disentuh adalah topik akidah, fiqh dengan ibadah. Yang ini memang sentiasa persoalan-persoalan yang sentiasa diajukan setiap hari. Kalau kita buat kajian di dalam kuliah-kuliah di seluruh negara, di surau-surau, barangkali soalan-soalan terkait akidah, terkait ibadah, solat kita ni diterima atau tidak, macam mana kita nak pakai solat yang khusyuk, semua tu selalu ditanya. Kan soalan yang dipanggil frequently asked question. Dan frequently asked question ni di TV kan di satu peringkat. Kita juga realise konten di TV itu kenapa tidak dia boleh menjadi satu buku. Pihaknya optimis untuk menerbitkan edisi kedua dan ketiga selain mempertimbangkan program lain yang sesuai untuk dibukukan dan dipasarkan. Apa yang penting sekarang adalah untuk memastikan konten yang kita ada menepati cita rasa dan kehendak masyarakat yang membawa ke arah kebaikan. Ini perkara yang patut kita pertingkatkan sebab sekarang kita melihat bahawa dunia TV ini tak boleh bergerak sendiri. Kita kena memastikan bahawa dia ada hubung kait kolaborasi dengan pelbagai perkara. Menjadikan sebahagian daripada konten kita, menjadikan buku juga adalah salah satu cara bagaimana kita boleh mengangkat TV kita sentiasa berada dalam kalangan perhatian masyarakat. Buat permulaan, ia dicetak sebanyak 1,500 buah dan akan menggandakan jumlah cetakan mengikut permintaan pasaran. Ia juga boleh didapati di kedai-kedai buku utama di seluruh negara, termasuk Sabah dan Sarawak. Kita dalam zaman silang media ni kan, dalam zaman cross media. Jadi memang kami sentiasalah melihat kalau ada peluang untuk berkolaborasi dengan media-media format TV atau radio atau sebagainya, dan kebetulan peluang tu datang dengan TV Hijrah untuk projek ini. Jadi kami sangat berbesar hati dan kita sangat look forward lah untuk menjayakan daripada produk bentuk rancangan televisyen kepada produk dalam bentuk rancangan buku supaya harapan kita dapat pergi dengan lebih luas, dapat jadi rujukan kepada masyarakat. Terdahulu pelancaran buku Cinta Ilmu yang merangkumi 28 bab itu disempurnakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri pada sambutan ulang tahun TV Al-Hijrah ke-13 di Pusat Penyiaran Digital stesen itu. Cinta Ilmu yang mempunyai 12 musim setiap tahun sejak dari tahun 2011 merekodkan rating tertinggi dan mendapat sambutan memberansangkan dari penonton. Penyaluran pertama RM990 juta kepada Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda bagi perupusan hutang agensi tersebut berjumlah RM8.3 bilion telah dibuat pada Selasa lepas. Ia selaras dengan peruntukan dalam Belanjawan Madani 2023 bagi memulihkan kedudukan kewangan Felda. Kementerian Kewangan MOF dalam satu kenyataan turut mengesahkan bahawa perjanjian Assignment for Financial Service Reserve Account FSRA telah ditandatangani Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 26 Jun 2023
Di bawah perjanjian, kerajaan akan membiayai pembayaran balik sukuk tersebut melalui peruntukan geran RM990 juta setiap tahun untuk tempoh 10 tahun. Penyempurnaan perjanjian jaminan kerajaan dan penyaluran peruntukan kepada Felda merupakan elemen penting yang dilaksanakan kerajaan perpaduan bagi memastikan kelangsungan Felda. Ia turut mengambil impak kepada aliran tunai dan kedudukan kewangan Felda berikutan penghapusan hutang peneroka Felda. Prihatin dengan keperluan rakyat Selangor untuk mendapatkan barangan asas, Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS memperluaskan inisiatif Jualan Ehsan Rahmah Plus atau JER Plus ke 12 lokasi. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya Dr. Muhammad Khairil Muhammad Razi, jualan yang menawarkan harga barang lebih rendah dari pasaran itu dapat mengurangkan beban khususnya dalam kalangan B40. Jelasnya setakat ini jualan Ehsan Rahmah ditempatkan di 2,400 lokasi setiap hari meliputi 9 daerah di Selangor. Dengan ini kita ingin mengumumkan satu berita baiklah kepada rakyat negeri Selangor untuk kita cushion impact itu, di mana jika berlakunya kenaikan pada bulan 8, kita bermulanya 1 bulan 8 ini kita akan menambah jelajah Ehsan Rakyat ataupun jualan Ehsan Rahmah ini daripada 9 lokasi sehari kepada 12 lokasi sehari. Dan kemungkinan jika mendapat sambutan lebih menggalakkan dan keadaan lebih memerlukan, kita akan tambah sehingga 15 lokasi sehari. Tambahnya, lokasi tambahan tersebut akan dibincangkan terlebih dahulu bersama ahli majlis serta pejabat penyelaras parlimen untuk mengenal pasti lokaliti yang mempunyai ramai golongan memerlukan. Jualan Ehsan Rahmah menawarkan seekor ayam pada harga RM10, beras 5 kg RM10 dan sepapan telur RM10. Saya beli barang telur, beras, ayam. Harga yang murah lah, yang sangat berpatutan. Jauh beza. Biasa kalau macam tu harga dalam 50 lebih kan, 60 ke. Ni murah sangat. Telur kalau di harga pasaran kat sana ada RM16, ada RM15, tapi kat sini satu papan kira RM10. Memang cukup bezalah dengan harga pasaran di luar. Jadi saya rasa benda-benda macam ni elok diteruskan, diebahkan dan kalau boleh memanfaatkan oleh penduduknya. Sehingga kini, jualan Ehsan Rahmah yang bermula sejak September tahun lepas merekodkan jumlah jualan termasuk subsidi bernilai RM60 juta. Dianggarkan kira-kira 4.5 juta rakyat Selangor telah menerima manfaat daripada program berkenaan. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM bercadang untuk mewujudkan latihan khusus buat penjaga golongan orang kurang upaya OKU dan berkeperluan khas. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata program itu dijangka bermula tahun depan dan bermatlamat untuk menaikkan taraf penjaga dengan memberikan ilmu serta kemahiran tepat dalam menjaga golongan berkenaan. Sebenarnya kita sebab kita baru mulakan perbincangan, sebab ini akan memerlukan peruntukan keuangan, maka paling-paling pun tahun depan dan berapa ramai itu pun paling-paling kita perlu perancangan yang terperinci mengenai perkara ini. Ketika ini, latihan formal buat penjaga golongan khas hanya dibuat oleh sektor swasta, manakala kerajaan hanya menawarkan individu secara sukarela. Yang ada memulakan carers ini adalah private sector. Tapi kerajaan hanya mereka yang kita rekrut, mereka yang mempunyai passion untuk membantu tau. Jadi kita amat menghargai mereka ini mempunyai passion untuk membantu, menjaga, tetapi alangkah lebih eloknya kalau mereka ini mempunyai ilmu, pengetahuan dan kemahiran yang betul-betul sesuai. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melancarkan program Jalinan Kasih Bayersdorf bersama Rumah Ehsan Kuala Kubu Baru dan Taman Sinar Harapan. Selepas ini, tanah runtuh 100 terperangkap.
100 orang dipercayai terperangkap dalam tanah runtuh dalam kejadian di sebuah perkampungan di Maharashtra, Barat India. Setakat ini, insiden itu sudah mengorbankan 10 penduduk. Setakat ini 80 orang sudah diselamatkan. Hujan tidak henti sejak beberapa hari lalu menyebabkan tanah runtuh berkenaan. Kejadian itu berlaku tengah malam semalam di kawasan perkampungan kecil di pergunungan Irshalwa di daerah Raigad. Difahamkan terdapat 225 orang mendiami perkampungan itu. Operasi mencari dan menyelamat masih dilakukan dengan menggali dan mengorek tanah runtuh yang menimpa rumah penduduk sedalam 10 hingga 29 kaki. Dalam pada itu, Jabatan Meteorologi India juga telah mengeluarkan amaran merah di daerah Raigad. Ekoran cuaca tidak menentu di kawasan itu. 3 orang terbunuh dalam tembakan rambang di Auckland ketika negara itu dalam persediaan menganjurkan bola sepak Piala Dunia Wanita FIFA. Dan polis turut mengesahkan suspek turut terbunuh dalam insiden berkenaan. Dalam tembakan itu, 6 orang lagi dilaporkan cedera termasuk seorang pegawai polis. Keganasan itu berlaku di tapak pembinaan bangunan berhampiran jalan raya yang sibuk dan hotel yang menempatkan pasukan bola sepak Norway dan beberapa negara lain sekitar jam 7.20 pagi. Polis tiba di lokasi kejadian seminit selepas panggilan kecemasan dan cuba menyelamatkan orang awam. Suspek dipercayai pekerja pembinaan itu dan berusia 24 tahun. Bagaimanapun, menurut Perdana Menteri New Zealand Chris Hipkins, perlawanan pembukaan yang dijadualkan petang hari ini waktu tempatan membabitkan pasukan negara itu dan Norway akan tetap diteruskan seperti yang dirancang. Bagaimanapun, sesi latihan membabitkan pasukan Itali ditangguhkan ekoran pasukan itu tidak dapat keluar dari hotel berkenaan. Tambah Hipkins, tiada risiko ancaman keselamatan kepada negara setakat ini. Ekoran serangan itu melibatkan seorang individu dan ia telah pun ditembak mati. Sementara itu, di Iraq, beratus-ratus penunjuk perasaan menyerbu kedutaan Sweden di Baghdad hari ini memprotes tindakan rancangan membakar Quran lagi di Sweden dalam tempoh terdekat. Protes menyerang dan membakar premis kedutaan Sweden awal pagi ini waktu tempatan. Bagaimanapun, pihak diplomat negara itu melaporkan tiada kecederaan membabitkan kaki tangannya. Semalam, media Sweden melaporkan polis negara itu membenarkan permohonan perhimpunan awam di luar kedutaan Iraq di Stockholm. Permohonan itu dilapor cubaan untuk membakar Al-Quran lagi dan bendera Iraq. Difahamkan individu yang dibenarkan berhimpun adalah salah seorang yang membakar Al-Quran di luar masjid di Stockholm pada Jun lalu. Kementerian Luar Iraq dan Sweden mengecam tindakan penunjuk perasaan itu. Baik, sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan juga TikTok. Dan jangan lupa alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Ardi Harman, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.